Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat datang ke Together We Care. Okey, saya memperkenalkan diri saya. Okey, nama saya Hazrul Nizam Abu Bakar. Okey, dan tuan-tuan berada dalam YouTube channel Nizam Power. Okey, saya harap tuan-tuan boleh like dan subscribe dan boleh bertanya di dalam komen di bawah ataupun terus direct ke dalam grup Telegram kami di t.me/GC membership. Okey, di mana hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan rakan-rakan iaitu sebuah syarikat yang hari ini bermatlamat adalah untuk berkongsi kos perubatan. Okey, hospitality dengan nilai minimum setiap tahun adalah 1 juta ringgit menggunakan konsep perkongsian. Okey, ini adalah matlamat yang paling utama untuk tuan-tuan. Okey, yang hari ini tuan-tuan berada dalam Gathercare. Gathercare adalah bukan syarikat insurans dan juga bukan syarikat takaful. Gathercare adalah satu aplikasi yang dibangunkan oleh pihak founder untuk membuat perkongsian. Aplikasi di mana perkongsian ini berlaku daripada tuan-tuan yang sedang menonton dan kepada sistem yang sedang dibangunkan dengan dengan siapa? Dengan provider healthcare yang telah dibangunkan pada tahun 1997 iaitu IMAS, Examiners Medical Administrator Solution. Okey, yang ini pihak IMAS telah pun berada di Malaysia lebih kurang dalam 24 tahun di dalam bidang professional auditor bill untuk 251 hospital termasuk hospital kerajaan dan hospital swasta. Dan di mana tuan-tuan boleh layari di www.imastpa.com.my. Tuan-tuan lihat provider-provider yang mengambil IMAS sebagai company third party administration. Ini yang kita nak lakukan. Sebab jika tiada IMAS, makna program ini tidak mampu dijalankan. Sebab apa? Kita perlukan kepakaran IMAS dalam untuk audit bil di hospital. Jika IMAS tidak mengeluarkan GL, surat jaminan untuk membayar bil hospital tuan-tuan, bermaknanya program ini juga tidak akan berjaya. Kena ingat, tiada IMAS, Gathercare ini tiada. Dan program ini tidak langsung boleh berjaya. Kerana ingat, Gathercare bukan syarikat insurans dan bukan syarikat takaful. Okey, kita mulakan. Apakah yang boleh saya nak kongsikan tuan-tuan dalam masa 30 minit? Saya harapkan tuan-tuan menonton sehingga akhir. Kerana apa? Inilah satu peluang dan ruang untuk tuan-tuan untuk mendapatkan kos perubatan hospital dengan perkongsian seminimum adalah RM0. Semaksimum adalah RM50 sebulan. Bagaimana? Okey, saya nak mulakan apa yang nak dicapai oleh Gathercare Together We Care. Dan anda juga boleh layari di www.gcmembership.com. Tuan-tuan boleh daftar nombor telefon tuan-tuan, nama tuan-tuan dan tuan-tuan akan masuk ke laman sesawang kami untuk melihat segala-galanya dari segi keahlian, jumlah perkongsian dilakukan pada setiap 24 hari bulan, siapa yang kena, siap report oleh IMAS dan jumlah crowd sharing yang sudah berlaku. Okey, kita mulakan. Saya harapkan tuan-tuan terus menonton dan terus mendengar dengan baik dan jelas apakah yang saya ingin kongsikan di dalam Gathercare. Okey, saya mulakan tuan-tuan. Apakah kebiasaannya yang kita ada dan kita hidup apabila hidup sebagai seorang yang bujang, hidup sebagai seorang keluarga dan hidup apabila dah capai hari tua? Benda yang biasanya dalam pengurusan risiko kehidupan kita adalah untuk kita pastikan kesihatan kita ini terjamin. Okey? Dan risiko ini adalah yang pertamanya kita biasa lihat adalah risikonya meninggal awal. That means program ini adalah bukan untuk tuan-tuan untuk kata meninggal awal, tuan-tuan boleh dapat hibah. Sebab program ini adalah untuk membayar kos hospital, bil tuan-tuan bersama dengan community Gathercare. Yang kedua, penyakit. Semua orang tidak mahu akan penyakit.
semua orang untuk mengelak dan berdoa kepada Tuhan untuk menolak musibah. Tapi jika musibah itu datang, jadi siapakah yang akan membayar bil hospital tuan-tuan? Mungkin kebiasaan kepada kita akan cakap mudah, kita tolak saja ke hospital kerajaan. Okey? Sebab kenapa? Kerana hospital kerajaan ini, tuan-tuan akan dapat perawatan dengan kadar yang paling termurah. Sebab mampu. Okey? Dan benda yang tuan-tuan kena tahu, jika tuan-tuan mengalami risiko atau musibah yang di luar risiko yang mampu kerajaan berikan, tuan-tuan kena tunggu turn by turn. Maknanya daripada proses ke proses. Melainkan kes yang tuan-tuan itu adalah kes emergency sahaja. Benda yang ketiga, hari tua. Hari tua ini adalah satu benda yang saya tidak pernah menolak atau menyatakan bahawa kita ini adalah pesaing kepada medical card atau pesaing kepada insurans atau pesaing kepada takaful. Tidak. Kita ada alternatif untuk tuan-tuan mendapatkan kos perawatan bil hospital tuan-tuan. Daripada mula hari ini, tuan-tuan mendaftar sehingga sepanjang hayat tuan-tuan, selagi tuan-tuan membayar kos keahlian tahunan dan tuan-tuan berkongsi setiap bulan minimum RM0, semaksimum RM50. Jadi kita akan pastikan tuan-tuan akan berada di dalam kelompok yang kita jamin oleh pihak IMAS untuk membayar kos perubatan bil hospital tuan-tuan di 251 panel hospital yang telah kami sediakan. Benda yang ketiga, kemalangan. Ini adalah satu musibah apabila kita berkerjaya. Satu musibah yang mana kita sentiasanya keluar daripada rumah, pergi ke tempat kerja dan pulang balik ke rumah. Dan dia ada di dalam perjalanan itu. Tapi kita selalu juga katakan bahawa kita menolak dan doa bahawa setiap kali perjalanan kita ini selamat dan diselamatkan. Dan terakhir adalah hilang upaya kekal. Ini juga adalah satu situasi yang tuan-tuan pastikan diri tuan-tuan mempunyai protected income. Di mana hilang keupayaan kekal ini memang akan menyebabkan tuan-tuan akan hilang pekerjaan. Tuan-tuan akan hilang mata pencarian. Tuan-tuan akan hilang segala-galanya. Yang ada hanya isteri dan anak-anak dan ahli keluarga. Adakah ini mampu untuk menyatakan tentang kehidupan tuan-tuan pada masa akan datang? Jadi saya galakkan tuan-tuan untuk ada satu protected disability. Di mana kos ni tuan-tuan boleh dapatkan di pihak insurans atau pihak takaful. Di Gathercare tiada. Okay? Apa yang Gathercare fokuskan dalam risiko dalam kehidupan tuan-tuan adalah kos perubatan hospital. Saya ingatkan kembali, kita fokuskan di dalam program ini adalah kos perubatan hospital. Di mana tuan-tuan warded di dalam hospital kerajaan ataupun swasta, segala bil akan ditanggung oleh pihak IMAS dan pihak IMAS akan membuat claim kembali kepada Gathercare program. Clear? Okey, saya teruskan. Inilah satu kos perubatan yang berada di Malaysia, tuan-tuan. Di mana ini adalah satu kos yang telah dikongsikan oleh pihak insurans dan pihak takaful. Di mana ini adalah norm daripada hospital-hospital yang menjalankan pembedahan mengenai pintasan jantung sahaja, tuan-tuan. Okey, kosnya adalah RM30,000 hingga ke RM50,000. Pemindahan jantung saja RM50,000 hingga ke RM80,000. Serangan sakit jantung je, tuan-tuan, RM10,000 hingga ke RM30,000. Hypertension pulmonary atau dipanggil dekat kita punya hypertension ni, maknanya kita punya sakit hypertension, tekanan kita hari ini menyebabkan sampai kita lumpuh, RM20,000 hingga ke RM40,000. Ini semua kos perubatan yang dilakukan. Kegagalan ginjal kita adalah RM1,500 sebulan. Ini biasalah untuk kita panggil apa? Hemodialisis. Okey, pemindahan ginjal RM100,000, bedah otak RM25,000 hingga RM40,000. Stroke RM30,000 hingga RM60,000. Apa saya nak kongsikan, tuan-tuan, hari ini? Ini adalah kos perubatan yang sebenarnya menjadi intipati utama dalam program Gathercare. Di mana kerana Gathercare ini adalah satu program yang memang memberi peluang dan ruang untuk tuan-tuan untuk bertindak sekarang. Untuk mengambil peluang sekarang. Berkongsi bersama-sama
the minimum dia adalah RM0 sebulan, semaksimumnya RM50. Siapa kata kita tak mampu sebulan RM50? Semua orang mampu. Tapi adakah tuan-tuan sihat sebelum sakit? Itu persoalan dia. Kita teruskan. Inilah kos perubatan di Malaysia, tuan-tuan. Ini adalah satu benda yang telah dinyatakan dan memang Persatuan Perubatan Hospital-hospital swasta ni pun menyatakan benda yang sama, bahawa kos perubatan di Malaysia akan meningkat dengan kadar 15% setiap tahun. Apakah sebab berlakunya perkara ini? Kerana apa? Akan kita kongsikan selepas ini adalah yang pertamanya, jenis-jenis penyakit yang biasanya yang kita katakan dengan kenaikan 15% ni. Pada tahun 2015, untuk katarak saja di mata ni, kos perubatan pada 2015 adalah 3.500 hingga 5,000 ringgit. Kita anggarkan pada tahun 2035 akan pergi ke 24,000 hingga 34,000. Ini dalam kadar 15%. Dan serangan jantung daripada 10,000, 30,000 kemungkinan besar akan bergerak ke 67,000. Sebab tu tuan-tuan, annual Gather Care medical card yang diprovided oleh pihak IMAS, kita letakkan nilai kita maksimum adalah RM1,000,000. Bandinglah tuan-tuan, apakah tuan-tuan bersiap sedia dengan perkara-perkara yang akan mendatang? Sediakan payung sebelum hujan, sihat sebelum sakit, bertindak sekarang. Dan ini adalah risiko yang kita biasa dengar. Ini adalah daripada AKPK, iaitu Badan Pengurusan Kredit, yang menyatakan bahawa rakyat Malaysia hari ini gagal membuat bayaran hutang. Kerana apa? Yang pertamanya, mereka menggunakan 26% kebergantungan hutang ni adalah perbelanjaan perubatan. 25% juga adalah kewangan yang kurang cekap. 15% menggunakan kredit di luar kawalan. Bermaknanya dari segi kehidupan kita, risiko dia adalah yang menyatakan bahawa 26% rakyat Malaysia hari ini menggunakan kad kredit, menggunakan simpanan, menggunakan segala-galanya di dalam kewangan untuk memastikan perubatan dia terjamin. Sebab tu hari ini kalau tuan-tuan pastikan dan tuan lihat bahawa rate medical card yang tuan-tuan pegang pada hari ini semakin lama semakin bertambah, tidak pernah berkurangan. Tidak pernah berkurangan. Sebab itu, hari ini GC Membership menggunakan satu prinsip perkongsian dan meletakkan had limit kepada perkongsian tuan-tuan adalah RM50 saja tuan-tuan. Sebulan. Itu pun jika berlakunya klaim. Jika tidak berlakunya klaim pada ketika bulan itu atau berlaku dengan kadar yang rendah dan membership kita bertambah dengan kadarnya seperti ke 20,000, 30,000, bermaknanya tuan-tuan, satu benda yang paling terbaik saya nak kongsikan tuan-tuan. Seperti saya juga pada Januari 2021, saya sebagai bukan seorang perokok, saya telah berkongsikan dengan RM17.35 pada bulan Januari 2021. Ini benda saya nak kongsikan tuan-tuan. Dan apa yang saya nak pastikan juga apa dalam perkongsian ini juga. Trend berhutangnya kos rawatan meningkat. Kerana apa? Lebih daripada 36,000 menanggung beban. Beban kenapa tuan-tuan? Ini benda yang sama daripada AKPK juga yang menyatakan bahawa 36,000 rakyat Malaysia, iaitu lebih kurang dalam 1% rakyat Malaysia ini berhutang. Kerana apa? Kerana nak bayar kos perubatan. Jadi saya galakkan tuan-tuan, ambil tindakan segera. Inilah tuan-tuan, dengan nilainya perkongsian tuan-tuan bermula RM0 sehingga maksimum RM50. Bertindak tuan-tuan. Kerana inilah programnya. Dan kelayakan tuan-tuan itu bergantung kepada diri tuan-tuan, sihat sebelum sakit. Okey? Sihat sebelum sakit. Itu syarat dia. Dan juga syarat dia adalah rakyat Malaysia. Dan ini benda yang saya nak kongsikan juga tuan-tuan. Apa yang kita nak pastikan juga dalam perkongsian ini adalah hakikat industri perubatan dan insurans. Ramai orang nak jawab, ramai orang tanya, Cik Nizam boleh bantu saya tak? Kenapa medical card akan sentiasa naik? Apakah sebenarnya yang sedang berlaku? Sebenarnya tuan-tuan, pihak insurans, namun pun pihak penanggung insurans dan pihak penanggung takaful, di mana mereka nak menanggung risiko tuan-tuan. Bermaknanya mereka kena menerima juga risiko yang sedang meningkat di dalam perubatan.
industri perubatan, dan mereka juga memastikan juga risiko penipuan di dalam medical card. Risiko yang di mana pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil peluang dalam menjana pendapatan. Di sini tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan adalah kadar peningkatan setahun memang di anggaran ni adalah 12 hingga ke 5% kepada medical card. Okey, di sini kita nak kongsikan pada tuan-tuan. Pertamanya, apabila peningkatan itu naik, apakah penyelesaian kepada medical card pada hari ini untuk memberi peluang kepada tuan-tuan untuk mendapatkan kos perubatan hospital yang terbaik di dalam Malaysia? Sedangkan tuan-tuan tengok setiap masa, setiap tahun, saban tahun tuan-tuan tengok hospital swasta ini berkembang ibarat cendawan, tapi tuan-tuan hanya mampu melihat saja. Kerana apa? Kerana mereka hari ini, orang yang menjaga kesihatan, orang yang menjaga risiko kehidupan dia, dia akan ambil medical card untuk memastikan kos kehidupan dia akan menjadi rendah. Mereka tak perlu nak fikir tentang duit tabung dia untuk bayar bil hospital dia. Mereka tak perlukan kad kredit dia untuk bayar bil hospital dia. Kerana mereka membayar setiap bulan untuk memastikan caruman mereka ini untuk memastikan kesihatan mereka berada dalam keadaan baik. Betul? Betul? Betul kan? Ya, terima kasih. Inilah tuan-tuan. Disebab di sinilah sebenarnya apabila berlakunya peningkatan kebiasaan berlaku setiap tahun, mana GatherCare hari ini membuka ruang satu program aplikasi yang pertama, perkongsian kos perubatan tuan-tuan bersama dengan komuniti di dalam Malaysia. Kita mempunyai lebih kurang dalam 32 juta rakyat Malaysia dan kita memastikan adalah 32,000 orang rakyat Malaysia yang hari ini akan bersama-sama dengan GatherCare untuk mendapatkan kos perubatan hospital dengan mematlamatkan kesihatan diutamakan. Itu yang kita nak. Di mana inilah membantu tuan-tuan untuk mendapatkan peluang. Peluang untuk tuan-tuan. Bertindak tuan-tuan. Bertindak sekarang. Kerana inilah satu benda yang memang tidak dapat di luar sana. Dan dia adalah yang pertama kali berada di Asia Tenggara. Dia ni penyelesaian di mana tuan-tuan. Apa yang kita biasa tahu. Apabila kos perubatan meningkat. Kos rawatan perubatan meningkat. Bermaknanya pihak yang akan meningkatkan polisi dia adalah pihak insurans dengan takaful lah. Mereka akan naikkan premium. Apabila pihak syarikat dan insurans naikkan premium, maknanya satu benda yang tuan-tuan kena pastikan jugalah. Medical card tuan-tuan tidak pernah akan jatuh harganya. Makna risiko semakin meningkat. Orang kata apa? Makin berusia, makin berisiko. Betul. Kami percaya benda ini sebab dia ada data. Data actuary ni adalah yang diambil dan dimaklumkan oleh pihak actuary untuk memastikan bahawa tuan-tuan berada dalam keadaan kurang risiko bersama-sama dengan program GatherCare. Sebab tu tuan-tuan, dalam matlamat kami, tuan-tuan pastikanlah tuan-tuan adalah sihat sebelum sakit. Kalau tuan-tuan dah tahu tuan-tuan ada sakit, maknanya tiada pihak syarikat medical card untuk mengambil tuan-tuan. Melainkan pihak insurans atau takaful. Mereka akan ambil dan mereka akan kenakan loading payment. Makna bayar lebih. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan dah ada darah tinggi yang minor. Kencing. Darah tinggi yang minor dan tuan-tuan memang ambil ubatan dan pihak insurans kata boleh, saya boleh ambil tuan sebagai pemegang medical card kami. Tapi tuan-tuan kena bayar lebih. Mungkin tuan-tuan kena 30% payout daripada kebiasaan polisi. Setuju? Setuju tuan-tuan akan ambil. Sebab tuan-tuan tahu bahawa kos untuk orang darah tinggi memang mahal. Tuan-tuan terpaksa bayar. Sebab tu dalam prinsip kami, sihat sebelum sakit untuk tuan-tuan memiliki e-medical card dengan kos perkongsian tuan-tuan bermula dengan kos RM0 sehingga RM50 sebulan. Murah ke murah tuan-tuan? Murah kan? Ini yang saya nak kongsikan. Dan di sinilah sebenarnya apabila kadar penebusan insurans takaful di Malaysia ini, kita tengokkan bahawa peratusan rakyat yang memiliki polisi insurans pada hari ini mengikut dalam kajian actuary kita adalah menyatakan bahawa 55% rakyat Malaysia memiliki polisi insurans. Dan hanya 15% saja yang memiliki 15% memiliki takaful. Apa yang saya nak kongsikan tuan? Ini adalah satu yang benda yang dikatakan oleh pihak Persatuan Insurans. Yang mereka akan menyatakan bahawa setiap tahun premium dia akan meningkat 30%. Kerana ini tidak boleh ditolak. Sebab kerana teknologi yang advance dalam treatment akan menyebabkan kos perubatan akan tingkat. Ini benda yang nyata, jelas.
jelas depan mata kita. Kita tak boleh nak tolak. Dia satu benda yang fakta untuk kita. Memang kita tak boleh. Kita kena telan tuan-tuan. Kena telan. Tapi dalam pihak Gathercare berjanji dengan tuan-tuan, jika tuan-tuan telah pun bersama-sama dengan Gathercare, mengikut guideline yang telah kita berikan bahawa tuan-tuan punya yuran tahunan, keahlian adalah tetap dan perkongsian tuan-tuan adalah bermula dengan RM0 sehingga maksimum RM50. Benda saya nak kongsikan juga tuan-tuan, yang biasa saya katakan RM0 sehingga RM50 adalah orang yang tidak merokok. Okey? Orang yang tidak merokok. Tapi bagaimana pula orang yang merokok, Cik Nizam? Orang yang merokok adalah perkongsian dia bermula RM0 sehingga RM60. Okey, dia berbeza. Nanti saya sharekan di belakang. Dan ini soalan yang saya nak tanya pada tuan-tuan. Adakah tuan-tuan setuju bahawa tuan-tuan perlukan wang yang banyak untuk mendapatkan rawatan perubatan yang terbaik? Adakah tuan-tuan bersetuju? Setuju kan? Ya. Saya tahu tuan-tuan sangat-sangat bersetuju. Sebab di mana apabila sakit, mesti memerlukan wang yang banyak. Tidak pernah kata orang sakit wangnya sikit. Melainkan kita pergi kalah jumpa dengan Tok Bomo, itu pun jadi isu juga kan. Bukannya sihat sebelum sakit, makin sakit dan makin sakit. Okey? Benda yang kedua. Adakah tuan-tuan bersetuju juga kos perubatan setiap tahun meningkat? Bersetuju? Tuan bersetuju dengan apa yang saya nyatakan soalan ini? Bersetuju kan? Ya. Inilah benda dia. Yang ketiga, adakah tuan-tuan tahu kad perubatan semakin lama semakin mahal? Cik Nizam, saya baru saja telah diberikan oleh pihak insurans dengan takaful. Dia menyediakan kos medical card saya sangat murah. Dengan hari ini berumur saya lebih kurang dalam 38 tahun. Mereka memberikan kos medical card saya adalah lebih kurang dalam RM89. Ya tuan-tuan, memang dia beri tuan-tuan dengan murah. Tapi tuan-tuan cuba tengok nilai tahunan dia. Berapa nilai tahunan dia? Nilai tahunan dia adakah sama dengan tuan-tuan berkongsi RM0 sehingga RM50? Tuan-tuan mendapat nilai tahunan kos perubatan bernilai RM1 juta. Ya atau tidak? Jika tidak sama, dekat sini sebenarnya permainan untuk tuan-tuan diajak atau diberikan dengan kos yang tuan-tuan mampu milik untuk tuan-tuan sendiri ada medical card. Itu saja tuan-tuan. Tapi ini Gathercare berikan tuan-tuan satu peluang yang sangat-sangat murah, sangat-sangat berpatutan, mampu milik. Memang golongan-golongan kita di bawahan ini mampu milik e-medical card yang hari ini annual kos perubatannya setahun RM1 juta. Di sini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu platform yang memberi manfaat RM1 juta setahun dalam penjagaan kos perubatan tuan-tuan di hospital. Adakah tuan-tuan mahu untuk saya kongsikan? Saya harap tuan-tuan terus bersetia bersama dengan GC Membership. Hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan, inilah Gathercare di mana satu peluang, satu perkongsian yang memberi tuan-tuan peluang untuk membayar kos hospital tuan-tuan bernilai RM1 juta dengan nilainya perkongsian RM0 sehingga RM50 sebulan. Bandingkan kami, carilah tuan-tuan provider yang mampu untuk berkongsi sebegini. Inilah satu program yang pertama kali yang berada di Malaysia yang hari ini menggunakan sistem aplikasi. Berkongsi adalah memberi kita peluang berganda-ganda. Berkongsi memberi manfaat kita yang berganda-ganda. Kerana apa? Perkongsian kita setiap bulan pada 24 hari bulan, okey, adalah satu peluang dan ruang untuk tuan-tuan untuk sentiasa dilindungi dengan kos perubatan hospitality dengan nilainya RM1 juta. Inilah, bertindaklah tuan-tuan, daftarlah segera, ambil peluang di www.gcmembership.com. Saya bagi ruang-ruang peluang yang sangat-sangat baik. Di sini saya nak teruskan juga tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan Gathercare? Okey, apabila kita nak pastikan maksud Gathercare ini mencapai matlamat dia, Gathercare ni adalah satu platform yang menjalankan perkongsian kos perubatan di antara tuan-tuan
dan membership yang lain melalui garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak IMAS sebagai underwriting kepada program ini. Sebab kena ingat, apabila kita bercerita tentang penanggung insurans, kita bercerita tentang takaful, dia mesti ada underwriting. Maknanya satu program yang tersusun melalui satu program yang menyatakan tentang apa yang tuan-tuan boleh claim, apa yang tuan-tuan tak boleh claim. Betul? Kalau tak ada guideline ni, bermaknanya polisi tuan-tuan ini adalah satu polisi yang scam. Tapi pihak IMAS menyediakan kita underwriting yang terbaik kerana atas pengalaman dia 24 tahun dalam auditor bill hospital, agensi-agensi kerajaan dan pihak-pihak JLC yang mengambil IMAS sebagai provider auditor bill mereka. Ini adalah apalah konsep kepada Gathercare. Konsep kepada Gathercare adalah tabaruk. Di mana tabaruk ini adalah berkongsi dan bertolong-menolong di antara kalangan ahli komuniti yang berderma dan bersedekah. Okey, di mana konsep tabaruk adalah konsep yang menggunakan perkongsian tuan-tuan, tolong-menolong di antara kalangan ahli komuniti dengan sifatnya menderma atau bersedekah. Clear tuan-tuan? Clear. Setiap 24 hari bulan, tabung e-wallet tuan-tuan akan dipotong mengikut klaim bil yang telah disediakan oleh pihak IMAS. Jadi, bagaimana program ini berlaku? Mudah saja tuan-tuan. Gathercare adalah satu program, adalah satu platform yang dikendalikan oleh pihak Gathercare yang dahulunya dikenali sebagai Life Engineering. Okey, tuan-tuan adalah ahli kepada Gathercare dan tuan-tuan juga ahli kepada IMAS. Dan pihak IMAS pula menyediakan audit terbil sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang telah dimasukkan pada hospital pada bulan lepas. Dan inilah satu konsep perkongsian dan setiap pada 24 hari bulan, program ini akan ditutup dan dia akan buat sharing. Okey, dia akan tutup sebentar sistem untuk buat pembayaran atau buat perkongsian dan dia akan update. Update-nya dari segi sistemnya termasuk report hospital. Dia mesti kena bagi benda ni sebab kita hari ini dipantau oleh pihak panel syariah iaitu advisor Afsha Advisory, sebuah satu panel syariah dalam bidang kewangan dan pengurusan takaful. Tuan-tuan boleh lihat nanti kita tunjukkan badan-badan ahli-ahli jemaah yang ada di dalam Afsha. Untuk makluman sekali lagi, sebelum saya nak teruskan, saya nak ingatkan tuan-tuan, kami adalah perkongsian kos perubatan, bukannya plan insurans, bukannya plan takaful medical. Bukan. Apa saya nak kongsikan juga seterusnya? Inilah benda yang saya nak kongsikan juga pada tuan-tuan, pada rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya. Di mana yang pertamanya dalam Gathercare, kami bukannya pihak insurans, kami juga bukan pihak takaful, kami juga bukan syarikat insurans dan syarikat takaful. Kami adalah syarikat yang menyediakan pengendali program aplikasi perkongsian kos perubatan tuan-tuan dengan kerjasamanya syarikat IMAS untuk menyediakan jaminan hospital tuan-tuan di hospital provider panel yang telah kami sediakan sebanyak 251. Benda yang kedua, adakah Gathercare ini menjadi e-medical card kepada tuan-tuan dan medical card kepada tuan-tuan? Ya. Dia adalah satu penyelesaian alternatif kepada tuan-tuan yang tidak berkemampuan untuk komitmen untuk mendapatkan kos kad perubatan hospital daripada pihak syarikat takaful atau insurans. Inilah alternatif pada tuan-tuan kalau tuan-tuan inginkan. Benda yang ketiga, ya tuan-tuan, berkongsi dalam kos perubatan adalah benda yang sangat-sangat murah. Jika tidak berkongsi tuan-tuan, tuan-tuan kena bayar komitmen dan pihak yang menanggung insurans akan bayar pada tuan-tuan. Itu jika tuan-tuan mampu. Jika tuan-tuan tak mampu, inilah peluang tuan-tuan. Ambillah peluang ini untuk membantu tuan-tuan. Dan Gathercare hari ini, jadikan ia satu kenyataan di mana lindungi diri anda dan bantu orang lain. Berkongsi berganda-ganda, bermanfaat juga untuk orang lain. Berkongsi bersama, manfaatnya berganda. Mudah. Dan saya ingatkan,
sihat sebelum sakit. Saya nak kongsikan tuan-tuan juga bagaimanakah perincian konsep yang telah kita lakukan bersama dengan Gather Care. Apabila perkongsian tuan-tuan minimum adalah RM0 dan maksimumnya ada RM50, yang tuan-tuan akan dapat dari bersama Gather Care adalah kos perubatan tuan-tuan adalah dijamin bernilai RM1 juta dan RM100,000 adalah had untuk rawatan kanser dan RM5,000 adalah had pampasan kematian tuan-tuan. Ini benar kita jaminkan. Di sini dalam kes yang pertama tuan-tuan, saya nak kongsikan tuan-tuan. Benda yang pertama saya nak kongsikan tuan-tuan adalah kes yang pertama. Tuan-tuan tengok, kes pertama tuntutan perubatan pada bulan ini adalah RM100,000. Tuan-tuan ambil kalkulator. Nilai RM100,000 dibahagikan dengan 10,000 ahli membership kita. Bermaknanya, setiap orang akan dibuat pemotongan di dalam tabung e-wallet setiap orang adalah RM10. Kerana inilah satu kaedah yang paling termurah. Maknanya, bulan tersebut, tuan-tuan hanya membayar kos komitmen kad perubatan tuan-tuan adalah bernilai RM10 sahaja. Bandingkan tuan-tuan, RM10 tuan-tuan. Bukan RM180, bukan RM200. Tidak. Kalau tuan-tuan ada 5 orang ahli keluarga, 5 orang, bawa RM50 je tuan-tuan. Macam saya telah closing satu keluarga 7 orang. Termasuk ibu dan ayah dan anak-anak 7 orang. Maknanya jika berlaku pada bulan tu RM70 tuan-tuan. Tak pernah lagi medical card mampu untuk tuan-tuan berkongsi 7 orang. Dan yang paling best, di sini bukannya plan e-medical card untuk family planning, bukan. Tapi ini untuk setiap orang. Bermakna RM70 tu setiap orang ada 1 juta. Boleh guna. Dalam kes kedua tuan-tuan, saya nak sharekan tuan-tuan dalam kes kedua. Dalam kes kedua ini adalah tuntutan perubatan pada bulan ini kosong tuan-tuan. Ini adalah contoh yang saya nak buat untuk supaya tuan-tuan mudah faham. Kalau bulan ini kosong tuan-tuan, pihak IMAS tidak ada claim yang menyatakan bahawa pada bulan ini tak ada orang yang pesakit. Bermaknanya pada bulan ini perkongsian adalah kosong. Maknanya tabung tuan-tuan yang RM100 tuan-tuan bagi tidak akan diusik. Tidak akan diusik. Maknanya pada bulan ni tuan-tuan tidak keluarkan RM1 pun. Tapi tuan-tuan masih dilindungi dengan kos perubatan bernilai RM1 juta. Bayangkan apa yang saya nak kongsikan hari ini. Satu benda kalau tuan-tuan tak bertindak, sihat sebelum sakit, maknanya apa yang tuan-tuan akan dapat? Bandinglah tuan-tuan, apa yang kita dapat hari ini adalah sangat-sangat baik dan peluang untuk tuan-tuan bersama-sama dengan Gather Care. gcmembership.com memang memberi peluang untuk tuan-tuan mendapatkan kos perubatan yang paling maksimum RM1 juta. Dalam kes yang ketiga. Dalam kes ketiga ini adalah satu kes yang tuan-tuan selalu tanya kan. Cik Nizam. Contohlah Cik Nizam. Pada bulan ni lebih lah 600,000 yang claim. 600,000. Cik Nizam cuma ada 10,000 orang je. Adakah mampu program ini Cik Nizam? Sebab saya dah calculate dah. Kalau adalah 10,000 orang kalilah dengan kali dengan RM100, Cik Nizam cuma ada RM1 juta saja. Nak bayar kos bil RM600,000. Saya ingat tuan-tuan. Tuan-tuan selalu kena ingat. Kita telah membuat satu guideline hard limit untuk kita berkongsi setiap bulan adalah RM50 sahaja. Saya ingatkan kembali, kos perkongsian tuan-tuan bermula setiap bulan adalah bermula dengan nilai RM0 sehingga RM50 sahaja. Dan jika tabung tuan-tuan kurang daripada RM50, maknanya sistem automatic deduction kepada akaun kad kredit tuan-tuan atau debit card tuan-tuan akan dipotong untuk memenuhkan kembali tabung e-wallet tuan-tuan bernilai RM100 sahaja. Di sini adalah satu konsep yang sangat-sangat brilliant. Satu konsep yang sangat-sangat hebat. Okey? Dan tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan berkongsi saja cukup 50, maknanya tabung akan auto top up.
Kalau tuan-tuan kena auto top up, bermaknanya macam saya ada sahabat saya 7 orang. Okey, kena top up RM50. Maknanya pada bulan tu dia kena top up 300.5 tuan-tuan. Dan 300.5 ni bukannya untuk guna bulan depan, 300.5 bulan depan. Tak tuan-tuan. Setakat ni kita dah ada data setahun kita yang memang hanya menggunakan setahun RM62.9 je tuan-tuan. Iaitu pada tahun 2020. Nanti saya tunjukkan. Di mana saya dalam kes ketiga tuan-tuan, saya kembalikan pada ketiga. Tuntutan perubatan pada bulan ini bernilai RM600,000 di mana dibahagikan kepada 10,000 ahli membership. Di mana perkongsian ini akan semaksimal RM50 sahaja dipotong dan selebihnya akan dibawa carry forward pada bulan hadapan. Ini adalah satu perjanjian bersama dengan pihak IMAS dan pihak IMAS bersetuju dengan perkara ini. Ini benda yang paling terbaik untuk tuan-tuan. Apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan? Bagaimana konsep deposit atau konsep e-wallet yang tuan-tuan berikan? Ketika tuan-tuan mendaftar bersama dengan gcmembership.com. Di sini tuan-tuan akan dikenakan satu bayaran atau satu kos untuk tuan-tuan kena menyimpan duit sebanyak RM100 dalam tabung e-wallet personal tuan-tuan. Secara automatik bila tuan-tuan bayar, bermakna RM100 itu adalah duit tuan-tuan yang akan ditabungkan sebagai tabung perkongsian. Di mana duit ini akan dijaga oleh pihak trustee kita, oleh satu syarikat bertauliah yang telah kita lantik sebagai trustee untuk menyimpan duit tuan-tuan di dalam satu akaun bank Islamik dan dia adalah dipantau oleh pihak panel syariah kita, oleh pihak Absyah Advice. Okey. Dalam kes tuntutan ini, di mana apabila pihak IMAS membuat tuntutan kepada GC Membership Program dan tuan-tuan akan ditolak nilainya mengikut klaim yang mereka mohon. That means apabila jika kurang RM50, tuan-tuan akan ditop up. Okey, top up. Dan top up itu adalah secara automatik menggunakan kad debit tuan-tuan ataupun kad kredit tuan-tuan yang telah tuan-tuan benarkan di dalam sistem GatherCare. Ini benda yang paling mudah. Dan jika tidak ada tuntutan kes, bermaknanya baki perkongsian tuan-tuan kekal RM100 sehinggalah bulan seterusnya pada 24 hari bulan setiap bulan. Dan saya nak kongsikan terus, apakah manfaat? Ini benda yang paling ditunggu oleh semua orang. Sebab orang dah tahu dah, oh aku ni nak beli medical card. Apakah manfaat aku dapat apabila aku memiliki medical card? Okey. Apabila tuan-tuan memiliki medical card daripada GatherCare, di mana tuan-tuan akan dipastikan tuan-tuan mendapat perlindungan kos perubatan bernilai RM1 juta setiap tahun. Dan apabila tuan-tuan renew pada tahun hadapannya, okey, tuan-tuan akan ditambah sebanyak RM200,000. Bermakna setiap tahun akan jadi RM200,000, 100.2, 1.4, 1.6 juta setiap tahun. Ini benda yang tuan-tuan tidak perlu mohon. Dia automatik dan dalam sistem memang tercatat. Yang kedua, kos rawatan kanser untuk pesakit luar. Outpatient cancer di mana adalah RM100,000 setiap tahun. Dan ini adalah setiap tahun kita sediakan RM100,000 untuk outpatient cancer. Di mana outpatient cancer ni adalah untuk kos perubatan untuk kemoterapi dan elektroterapi. Kena ingat, kita hanya bayar kos perubatan sahaja, okey? Pre-cancer tak kena, after pun tak ada. Kita bayar dia adalah kos rawatan dia. Ketika dia rawat tu, itu yang kita bayar. Kena faham? Dan jika anda tidak memahami, anda boleh tanya bersama dengan semua senior GCA yang tuan-tuan kenal supaya tuan-tuan boleh memahami lebih lanjut. Benda yang ketiga. Kita sediakan tuan-tuan. Apabila tuan-tuan register pada ketika ini. Sekarang ni tuan-tuan dengar video ni. Tuan-tuan dengar sesi pengenalan saya ini. Mana tuan-tuan terus daftar. Tuan-tuan rasa memang dah terbaik lah. Inilah kos perubatan yang aku nak cari. Memang inilah tindakan aku. Aku perlu. Aku perlu ada. Dan aku perlu ada medical card dengan yang paling mampu milik ni. Inilah mampu milik sebulan RM0, semaksimal RM50. Aku mampu. Tiap-tiap bulan aku nak simpan duit aku RM50. Mana dapat medical card kat luar RM50 tiap-tiap bulan nak bayar, betul? Dan saya nak bagi tuan-tuan yang nombor 3 ni RM20,000 tuan-tuan. Ketika tuan-tuan dalam tempoh menunggu, kita dah pastikan kos perubatan kemalangan tuan-tuan bernilai RM20,000 telah kami sediakan
Jika berlaku kemalangan, kami akan pastikan tuan-tuan akan mendapat kos ini untuk membayar bil hospital tuan-tuan. Tak kisahlah tuan-tuan berada di hospital kerajaan ataupun hospital swasta, RM20,000 ni hak milik tuan-tuan. Dan selebihnya tuan-tuan kena tanggung. Sebab kena ingat, dalam masa 60 hari tempoh menunggu, kita hanya menanggung RM20,000 saja. Okey? Dan ini pernah terjadi kepada membership kita dan dia kena charge RM22,000 sebab patah kaki masuk besi dan kosnya kena charge RM22,000. RM2,000 lagi ditanggung oleh pihak syarikat beliau. Dan seterusnya, pada keempat adalah khairat kematian. Di mana khairat kematian kita sediakan adalah RM5,000. Dan setiap tahun kita tambah RM1,000. Maknanya jika tuan-tuan berumur 30 tahun sehingga umur 40 tahun, maknanya 10 tahun tuan-tuan telah menjadi ahli GC membership. 9 tahun maknanya RM9,000. Pada tahun pertama RM5,000, bermaknanya adalah RM14,000 untuk khairat kematian jika berlaku kematian pada usia umur 40 tahun. Dan yang kelima, ini yang menjadi isu sedikit kepada kami sebab kami adalah satu program aplikasi yang menyediakan kos perubatan hospital. Untuk tuan-tuan, kami menyediakan harga bilik untuk wad 4 katil dengan nilainya RM150. Inilah had yang telah diberikan oleh pihak IMAS supaya inilah kita nak cari adalah kos perubatan hospital. Kita bukan nak cari hotel. Kita bukan nak cari yang the best bilik. Tak. Kita nak bagi tuan-tuan kos perubatan hospital yang disediakan doktor pakar bila nak rawat tuan-tuan. Inilah bilik yang mampunya kita bayar dan kita nak kongsikan. Okey? Ada orang tanya, Cik Nizam, kalau kita nak tukar bilik boleh? Oh tak. Kami tidak membenarkan tuan-tuan tukar bilik dan tiada cas yang boleh dikenakan dan itu semua akan dikembalikan cas kepada tuan-tuan kembali. Sebab nilainya ada RM150 adalah untuk program ini tuan-tuan. Ini program dah murah, RM50. Nak dapat bilik yang terbaik. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan kalau nak bilik terbaik, tuan-tuan kena ambil medical card oleh penanggung insurans takaful ataupun pihak takaful. Sebab mereka bagi tuan-tuan bilik yang terbaik dengan nilai pun terbaik. Jadi kita sediakan nilai yang sangat rendah tuan-tuan. RM0 setiap bulan hingga ke RM50 maksimum setiap bulan. Bermaknanya RM150 ini sangat-sangat baik. Dan yang terakhir adalah khidmat ambulan adalah bernilai RM250. Inilah kaedah tuan-tuan. Setiap orang tak nak rasa masuk hospital. Siapa nak masuk hospital tuan-tuan kan? Siapa nak masuk hospital? Tapi disebabkan sediakan payung sebelum hujan, sehat sebelum sakit. Bila tuan-tuan sakit, benda yang pertama tuan-tuan akan pergi ke mana? Tuan-tuan akan pergi ke klinik. Dan bila klinik, doktor akan cakap dengan tuan-tuan, okey Cik Nizam, saya dapati Cik Nizam ni ada demam panas, memang memerlukan rawatan di hospital. Dan dia akan bagi satu surat dan tuan bawa surat ni pergi ke hospital dan pihak hospital akan baca summary daripada doktor dan dia akan lihat dan dia akan cek tuan-tuan. Dia kata okey, ini memerlukan admit kepada hospital. Dari mana tuan-tuan nak kena beritahu pada doktor, saya ada saya ada IMAS, medical card IMAS dan tunjuk IC, dia akan cek dan call IMAS untuk dapatkan guarantee letter. Kena ingat tuan-tuan, guarantee letter sahaja membenarkan tuan-tuan untuk admit. Jika guarantee letter tidak keluar, bermaknanya tuan-tuan tidak boleh admit kepada hospital. Ini benda yang kita jamin bila GL keluar, kos perubatan tuan-tuan akan ditanggung 100%. No deductible. Tidak ada bayar. Melainkan kos untuk tuan-tuan admit pada admission tu yang tuan-tuan kena bayar mengikut hospital. Ada hospital dia tak nak. Ada hospital dia nak. Itu terpulang pada hospital tersebut. Tapi kos perawatan tuan-tuan di hospital adalah ditanggung 100% jika GL itu keluar. Okey? Dan ini adalah final guarantee letter yang dikeluarkan oleh pihak IMAS. Okey? Dan ni adalah email yang diberikan berapa ringgit. Ini semua transparent, memang akan berlaku tiap-tiap bulan. Dan inilah perkongsi saya tuan-tuan untuk tuan-tuan selama sampai 24 Disember yang hari itu sebanyak 2,385 orang ahli yang aktif. Di mana selama 44 bulan kita telah pun berbelanja sebanyak RM138,826. Dan kita telah pun menyelesaikan lebih kurang dalam 22 kes. Di mana inilah kes-kes yang biasanya berlaku. Yang tuan-tuan tengoklah kes-kes yang biasa di dalam Malaysia adalah kes denggi, influenza, okey, sakit usus, gastrik, okey, dan sakit terselio
Ini benda yang biasa tuan-tuan. Norm case. Semuanya tuan-tuan boleh masuk admit. Sebab inilah norm. Okey. Dan saya nak share tuan-tuan, pada setiap 24 hari bulan, sistem akan membuat perkongsian di mana e-wallet tuan-tuan akan dipotong untuk berkongsi kos perubatan setiap daripada ahli GC membership yang ditimpa musibah. Okey, ini yang saya nak kongsikan tuan-tuan. Selama 34 bulan tuan-tuan. 34 bulan. Kes perkongsian terdahulu daripada April 2017. Di mana April 2017 ini adalah ketika awal-awalnya GC membership ini ditubuhkan. Sehingga tahun 2019, selama 34 bulan, kita hanya berkongsi sebanyak RM106.69 sahaja. Di mana kadar purata kita setiap bulan RM3.14. Itu purata lah. Tapi sejarahnya, pada bulan 3 2018 hanya sekali saja RM50 pada bulan tersebut. Yang selebihnya adalah RM3, RM4, RM7, RM22, RM7. Tuan-tuan, mana ada e-medical card bayar tiap bulan RM3, RM4, RM5, bawah RM20? Kalau tuan-tuan boleh cari, jumpa, tuan-tuan memang hebat di dalam Malaysia. Sebab setakat ni pihak takaful atau pihak insurans memang paling minimum tuan-tuan. Sebulan tuan-tuan kena bayar lah untuk, kalau tuan-tuan ni kaki tangan kerajaan, tuan-tuan selalu dengar Cupid Care. Tuan-tuan selalu dengar satu medical card ni sediakan provider oleh pihak syarikat untuk kaki tangan awam. Dengan kos untuk personal lebih kurang dalam RM89, RM88, RM89, RM90 kan. Untuk family RM145. Itu pun hanya pada last ending umur 18 tahun saja. Tapi di dalam Gathercare, no. Inilah tuan-tuan. Nama pun perkongsian kan? Kos perubatan yang kita kongsikan dari segi kos bil tuan-tuan bersama dengan komuniti. Dan saya syok tuan-tuan pada tahun 2020. Inilah satu sifat yang saya nak katakan tuan-tuan. Pada Januari RM0. Pada Januari pada tahun 2021 adalah RM17.35. Dan InsyaAllah pada bulan 2, tuan-tuan akan tunggu ni. Tinggal berapa hari lagi ni. Pada bulan 3, bulan 4. Saya nak nyatakan inilah satu sejarah dalam perkongsian di dalam Gathercare. Paling tertinggi nilainya pun adalah RM28.32. Yang selebihnya tuan-tuan lihatlah sendiri. RM14, RM6.55, RM6.20. Tiada benda yang lain melainkan Gathercare. Together we care. We provide the aplikasi yang perkongsian kos perubatan tuan-tuan untuk menyatakan risiko tuan-tuan dijamin oleh pihak IMAS untuk tuan-tuan masuk ke hospital dan bil tuan-tuan akan diklaim 100%. Mengikut terma dan syarat yang tuan-tuan tidak langgar lah. Itu yang kita nak pastikan lah. Sihat sebelum sakit. Inilah perkongsian tuan-tuan. Dan saya nak sharekan tuan-tuan. Ada benda-benda yang saya nak kongsikan juga ketika ni. Saya minta tuan-tuan terus stay tune bersama dengan saya, Nizam Power, di YouTube channel. Jangan lupa like dan subscribe. Dan saya nak share tuan-tuan, ada 7 soalan yang tuan-tuan kena jawab. Yang pertamanya soalan ni. Pernahkah anda didiagnos atau mendapatkan nasihat perubatan atau rawatan sebarang bentuk penyakit darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, angin amah, kanser, penyakit hati, buah pinggang, AIDS, HIV atau bentuk kritikal atau kecacatan fizikal? Jika tiada, jawab ya. Tak. Jangan ya. Kalau tuan-tuan kata ya, maknanya medical card tuan-tuan akan probation. Akan kena tunggu untuk tuan-tuan kena declaration dengan pihak IMAS. Okay. Yang kedua, pernahkah anda didiagnos mendapatkan nasihat perubatan, rawatan sebarang bentuk penyakit paru-paru, gangguan darah, ketumbuhan, sistem, penyakit telinga, ketak, tekak, penyakit mata, penyakit salur penghadaman, usus pemburu, pankreas, tulang belakang, sakit otak, sakit saraf, penyakit mental, gangguan alat kelamin termasuk payudara atau prostat? Jika ya, tekan ya. Jika tidak, tekan tidak. Benda yang ketiga, pernahkah anda membawa permohonan insurans takaful ditolak atau reject? Jawapannya, jika ya, tekan ya. Jika tidak, tekan tidak. Jawapannya tidak lah. Tadi tidak. Kalau saya tidak lah kan. Pernahkah anda membuat tuntutan atau ditangguhkan, dikenakan cas lebih atau kita panggil loading premium? Ini biasanya kalau tuan-tuan mempunyai masalah lah. Dan pihak insurans akan kenakan loading. Jika ya tuan-tuan tak layak sebenarnya memohon e-medical card Gathercare. Saya cakap tu terang lah. Sebab kita dah banyak dah kena reject sebab memang dia kena cas premium kan. Jadi memang
kita tak mampu untuk menanggung risiko dia. Dia pun dah ada risiko. Apa kita nak tanggung? Memang tak ada risiko tuan. Jika tuan-tuan menipu, pihak IMAS bila dapati tuan-tuan pernah menipu, tiada jaminan GL dikeluarkan. Mungkin tuan-tuan akan diterus tendang dan tuan-tuan akan dimatikan e-medical card tuan-tuan sebab tuan-tuan menipu dalam Gather Care. Kena ingat IMAS sangat-sangat provider benda ni. Dan ini bukan kepakaran kepada Gather Care. Gather Care tidak bertanggungjawab sebab tuan-tuan sendiri menipu ketika declaration. Benda yang kelima, dalam jangka masa setahun, adakah tuan-tuan telah ataupun sedang merancang ke hospital atau klinik? Ini benda juga tuan-tuan kena pastikan. Kecuali sakit biasalah, demam, sesama, kemalangan ringan, telah pulih sepenuhnya, pemeriksaan rutin, keputusan normal, mengambil sebarang ubat-ubatan berterusan. Okey, jika ada, tuan-tuan kena ada. Ini contohnya rakan saya, sahabat saya yang mempunyai darah tinggi, dia ambil ubat secara berterusan, dia tekan ya dan dia kena buat declaration. Dia kena ambil report kesihatan dia, kena hantar kepada IMAS. IMAS akan pastikan report kesihatan dia berada dalam keadaan baik. Jika tidak, IMAS akan reject dan tuan-tuan tidak layak untuk memiliki e-medical card daripada program e-Gather Care. Dan seterusnya yang keenam, adakah tuan mempunyai sebarang tanda gejala penyakit yang anda belum dapat, anda mempunyai sebarang tanda gejala penyakit yang anda belum mendapatkan nasihat doktor? Jika anda kata ya, ada gejala, okey, tuan-tuan kata ya, mana tuan-tuan kena pergi hospital dapatkan report kesihatan tuan-tuan. Dan yang terakhir, ini benda yang saya nak kongsi ke tuan-tuan. Tuan-tuan perokok, kena jawab perokok. Kalau tuan-tuan bukan perokok, jawab tidak perokok. Kalau tuan-tuan menipu juga, e-medical card tuan-tuan juga akan di-reject apabila pihak IMAS mendapati tuan-tuan perokok. Sebab apa? Rokok ini juga boleh dicek melalui paru-paru tuan-tuan. Okey? Together we care, sihat sebelum sakit. Okey tuan-tuan, inilah tempoh menunggu tuan-tuan. Di mana yang biasanya orang akan pastikan adalah tempoh menunggunya untuk 0 hingga 60 hari tuan-tuan akan dilindungi sebanyak RM20,000. Okey, pada hari ke-61 sehingga hari ke-180, tuan-tuan dilindungi dengan nilai RM1 juta. Itu pun hanya untuk pesakit-pesakit untuk sakit-sakit basic illness. Di mana basic illness ni biasa tuan-tuan dengar denggi, gastrik, sesama, kemalangan akibat demam panas, appendix, patah tangan, patah kaki, sebarang kecederaan. Okey, ini benda yang sangat-sangat tuan-tuan kena faham. Inilah Gather Care. Sebab apa kita membuat locking ini adalah untuk mengawal tabung. Sebab apa? Tabung tuan-tuan adalah perkongsian, bukannya tabung penanggung insurans. Bukan. Dan untuk mendapatkan segala kos perawatan di bawah ini, contohnya tekanan darah tinggi, kecil manis, sakit jantung, ketumbuhan, kanser, segala penyakit kanser, salur kencing, batu karang, sistem empedu, semuanya adalah selepas 180 hari. Di mana 180 hari tuan-tuan boleh mendapatkan 36 jenis penyakit. Di mana adalah koma, buta, hilang upaya kekal, penyakit terminal, injak jantung, penembahan otak, hilang keupayaan pertuturan, okey, AIDS, HIV, okey, trauma, Parkinson. Okey, ini seperti 36 jenis penyakit, okey. Di mana inilah tuan-tuan akan diberi rawatan dan kos ini semua boleh dikongsikan bersama dengan Gather Care selepas 181 hari. Dan saya nak kongsikan tuan-tuan, ini yang tuan-tuan nak tunggu-tunggu. Cik Nizam, berapa ringgit sebenarnya Cik Nizam? Okey, sebenarnya tuan-tuan, yuran tahunan atau yuran keahlian tuan-tuan adalah RM360 setahun. Okey? Dan setiap tahun tuan-tuan diberi dengan caranya ansuran. Maknanya tahun pertama tuan-tuan bayar 160, tahun kedua tuan-tuan bayar 160. 180. Salah, 180. Tahun kedua tuan-tuan bayar 180. Maknanya 360. Betul? Dan tuan-tuan, untuk deposit perkongsian hanya RM100 saja pada tahun pertama. Dan selepas itu mengikut pada kekurangannya duit e-wallet tuan-tuan, dia akan top up secara automatik. Okey, tuan-tuan punya duit RM100 akan dimasukkan dalam akaun amanah. Ini benda yang telah dinyatakan oleh pihak provider panel syariah kita lah.
Okey. Dan untuk kali pertama tuan-tuan berjamaah bersama dengan Gathercare, tuan-tuan perlu membayar sebanyak RM460. Okey, RM460 di mana diberi dengan 2 kali ansuran. Ansuran yang pertama adalah kena bayar RM260. Di mana RM100 adalah duit tabung, RM160 adalah duit pengurusan. Dan baki duit pengurusan adalah 30 hari selepas tuan-tuan mendaftarkan. Dan ini semua adalah akan ditolak deduction secara automatik melalui kad debit atau kad kredit yang telah tuan-tuan daftarkan di dalam Gathercare. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, perkongsian ini adalah seumur hidup selagi tuan-tuan membayar yuran tahunan dan berkongsi setiap bulan mengikut kos yang telah disiap sediakan oleh pihak IMAS. Itu saja tuan-tuan. Maknanya selagi tuan-tuan membayar yuran tahunan dan selagi itu tuan-tuan adalah ahli Gathercare dan berpatutan untuk menerima kos perubatan perkongsian bernilai RM1 juta. Dan ada yang tanya, Cik Nizam, apa kelayakan dia? Bayaran saya dah tahu dah, saya mampu Cik Nizam. Setakat nak bayar bulan ni 260 saya mampu. Dan bulan depan RM200 saya mampu nak bayar. Tapi saya nak tahu umur dia. Untuk sementara ini, kelayakan yang telah kita sediakan adalah, okey, ini kelayakan dia. Umur 6 tahun sehingga umur 40 tahun sahaja. Okey. Yang keduanya, rakyat Malaysia. Yang ketiganya, sihat sebelum sakit. Okey. Yang keempat, jujur dan amanah. Jika tuan-tuan tidak jujur, maknanya kelayakan tuan-tuan akan ditolak dan kelayakan tuan-tuan sebagai pemilik kepada Gathercare program juga akan terbatal serta-merta. Dan ini yang sedang kita membuat penilaian kepada program kita, di mana penilaian kita akan buka juga pada umur 41 hingga 45 tahun apabila kita mencecah 3,800 orang ahli Gathercare. Dan ini juga akan tertaluk pada had perkongsian bulanan yang berbeza mengikut tahap risiko umur lah. Untuk tuan-tuan yang telah daftar sebelum 40, tuan-tuan akan mendapat kos yang sama. Tapi selepas umur 41, tuan-tuan akan mendapat kos perkongsian yang berbeza. Tak sama risiko berbeza. Jadi, kitanya perkongsian juga akan berbeza. Dan insya-Allah kita akan juga buka kepada bukan warga negara tapi yang telah menetap di Malaysia. Ini yang sedang kita buat untuk pelajar-pelajar dan kita nak berkongsi dengan pekerja-pekerja yang telah duduk di Malaysia dengan mendapat kad pekerja. Ini yang sedang kita buat dan perkongsian ini memang akan memberi satu ruang lagi iaitu lebih kurang dalam 12 juta pekerja yang ada di dalam Malaysia untuk memiliki e-medical card daripada Gathercare. Tapi kena ingat mereka hanya boleh claim di hospital di Malaysia sahaja. Dan ini yang kita juga sedang melihatkan tentang penyakit-penyakit yang sedia ada untuk supaya kita boleh lindungi penyakit-penyakit yang sedia ada atau yang kita tolak. Ini adalah masih lagi tertakluk kepada pihak IMAS lah. Kita pun tak boleh nak cakap tapi ini adalah yang akan datang lah. Dan perbincangan bersama dengan pihak IMAS pun telah kita lakukan dan kita hanya perlu menunggu saja green light daripada mereka dan memastikan kita mampu untuk berkongsi. Itu paling penting. Dan inilah penyelesaian tuan-tuan, Gathercare We Care. Ada di mana dahulu Gathercare Sdn Bhd dahulu ni dikenali sebagai Crowdcare Sdn Bhd juga. Dan ini adalah satu penyelesaian kepada isu peningkatan kos perubatan. Okey, ini adalah tulang belakang kepada Gathercare atau kita panggil profile company. Tulang belakang adalah Gideon Leong iaitu pengarah dan CEO kepada pengasas kepada Gathercare. Okey, Raymond Chong, actuary dan perunding. Okey, dan Ravinder Singh adalah pihak daripada berpengalaman dalam insurans dan perunding perniagaan. Dr. Kamaladan adalah sebagai seorang pemilik kepada IMAS sendiri. Dan Nicholas Yong adalah perunding actuary kita. Okey, dan inilah interview yang kita ada. Okey, ini adalah panel Afsyah yang saya dah cakap tadi. Kita kena audit dengan Afsyah ni. Kerana apa? Sebab kita memang Alhamdulillah Gathercare mempunyai patuh syariah, telus dan jelas. Tiada unsur pelaburan dan perjudian sebab kita program perkongsian. Dan ini adalah panel-panel kita tuan-tuan. Lihatlah sendiri.
Tuan-tuan, panel syariah ini yang menyatakan bahawa program kita berada dalam keadaan baik dan tidak mempunyai pelaburan di luar negara ataupun menggunakan duit tuan-tuan untuk melabur. Tidak, tuan-tuan, semua adalah berkongsi dan mereka mempunyai pengalaman yang berbeza dari segi SME Syariah Audit, Takaful General, Islamic Capital, SME Bank, SME Enterprise Risk Management Syariah Audit, SME Halal Industry, SME Takaful. Bayanglah tuan-tuan, mereka. Dan inilah tuan-tuan, Gather Care, Together We Care, platform perkongsian kos perubatan yang dipercayai sejak tahun 2017 sehingga hari ini. Realisasi kami adalah mudah, melindungi diri sambil membantu orang lain dan mampu milik. Okey, Together We Care, berkongsi bersama, manfaat berganda. Sihat sebelum sakit, sediakan payung sebelum hujan. Okey, bersama dengan saya hari ini, terima kasih dan saya harapkan perkongsian tuan-tuan bersama dengan seluruh senior GCA saya di bawah gcmembership.com, dan saya harap tuan-tuan mempunyai soalan juga boleh pergi ke laman sesawang kami di Telegram t.me/gcmembership dan tinggalkanlah soalan tuan-tuan dan insya-Allah tinggalkan nama tuan-tuan dan saya akan hubungi tuan-tuan untuk menjawab soalan tuan-tuan dan saya akan pastikan tuan-tuan mendapat jawapan yang terbaik. Dan jika jawapan saya masih lagi tidak mencukupi, saya akan bawa tuan-tuan pergi ke panel kami untuk menjawabkan dengan soalan-soalan yang sebenarnya kami pun akan dapatkan jawapan yang terbaik tu tuan-tuan. Okay, terima kasih daripada saya, Hazrul Nizamin Abu Bakar, Senior GCA Advisor kepada Gather Care. Dan saya harapkan perkongsian ini memberi ruang dan peluang untuk tuan-tuan memahami apa itu Gather Care dan bagaimana program ini bergerak untuk membantu tuan-tuan mendapatkan kos perubatan hospitality bernilai RM1 juta dengan perkongsiannya RM0 sehingga maksimum RM50. Bertindak tuan-tuan, inilah peluang. Jangan tinggalkan masa tuan-tuan dengan keadaan sakit. Biarlah tuan-tuan sihat sebelum sakit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.